Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Maksud lebih daripadanya yang lebih kecil daripada nyamuk lagi, seperti wabak coronavirus ni. Dia yang kita tak nampak nyamuk, boleh nampak lagi. Ni lebih kecil daripada nyamuk ni. Allah kata Allah tak malu kalau nak buat satu perbandingan apa saja, seperti nyamuk Allah buat contoh, ataupun Allah kata hingga ke sesuatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmahnya. Dalam tafsir sebut apa saja Allah buat ni ada hikmahnya, termasuk virus ni. Kemudian fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Allah sambung lagi dengan katanya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Bagi orang-orang yang beriman, dia nampak, tak kira lah corona ke virus apa ke, tak kisahlah apa nama sekalipun, dia nampak ini adalah daripada Tuhan mereka, daripada Allah. Maksudnya ayat ni, jangan pandang pada penyakit, tapi pandang siapa yang memberi penyakit. Jangan pandang apa yang diberi, tapi pandanglah siapa yang memberi. Bila memandang kepada yang memberi, maka kita akan nampak rahmatnya lebih besar daripada kepayahan dan kesusahan itu sendiri. Kan? Macam Tok Guru Siddiq Noor, Tok Guru kami lah, Tok Guru kita semua ni, dia buat contoh dalam kuliah dia pengajian di pondok. Kadang-kadang kita ditimpa sakit. Sakit macam mana? Contoh kita balik rumah ni lah, Pak Mayan Isyak ni balik rumah. Balik buka pintu, Assalamualaikum. Pum, bola naik atas kepala, tum. Kan? Sebab pakai mask je mulut, helmet tak pakai. Jadi bola naik atas kepala, tum, benjol dahi. Kan? Kita pun mula nak marah. Siapa sepak ni? Sampai kena kepala atuk ni? Siapa buat? Tengok cucu keluar daripada bilik, comel, cucu berumur 2 tahun. Atuk balik, dia kata. Budak cik comel. Kan? Baby ni
Macam mana muka pun tetap comel. Betul tak? Baby kepala otak comel, kita cuba kepala otak. Nah, baby dia cakap macam mana pun walau pelat comel. Kita dah berusia ni, cakap betul tak comel dah. Kalau pelat lagi lah. Jadi bila dia keluar tu jadi tak nak marah ke dia? Tadi kita marah sangat sebab bola naik atas kepala. Tapi bila kita melihat siapa yang sepak, maka yang sepak tu adalah orang yang kita sayang sangat. Yang ni cucu kita. Marah jadi tak? Tak jadi marah. Malah dia kata apa? Allah, cucu atuk sepak. Ni kalau cucu tak payah kata bola, sepak batu tak apa atas muka. Maknanya tak kisah. Mana lebih daripada tu pun tak apa. Maknanya bila pandang penyakit ni, kalau semata-mata pandang penyakit, kita nampak Allah payah penyakit ni. Tapi kalau pandang siapa yang memberi penyakit, maka orang beriman akan kata, kalau lebih daripada ni Allah bagi pun tak apa, melainkan Allah beri dengan rahmat-Nya. Allah bagi dengan kasih sayang. Nah, walaupun Allah uji kita dengan penyakit ni, tetapi keimanan kita tidak bergoncang. Yalah, berapa ramai yang mati pun kan, yang mati semua ni mati, semua akan mati. Tak kena corona pun mati kan tak? Kalau tak kena corona, kena langgangan kereta corona, mati juga. Nampak? Maknanya kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya akan mati. Cuma persoalannya mati tu beriman ke kafir, itu yang jadi masalah. Jadi yang jadi masalah matinya elok ke tak elok. Itu yang kita nak fikir. Bukan masalah penyakit, bukan masalah mati. Penyakit bila-bila ada kan. Lepas ni mungkin corona ni selesai dah, tengok penurunan pun okey dah, apa semua, lama-lama selesai. Bila selesai, ingat selesai gitu, esok-esok pula mana tahu pula datang penyakit lain pula. Jadi penyakit ni bukan bicara dia. Bicara dia hati kita tetap beriman pada Allah ataupun tidak. Bila Allah goncang kita dengan ujian, sama ada kita tetap istiqamah ataupun tidak. Walaupun tak boleh semayang di masjid, semayang tak jemaah di rumah. Itu yang jadi persoalan. Bukan persoalannya kena sekat dan sebagainya. Ini ujian. Jadi ini ayat ni Allah kata. Dan lagi Allah kata lagi, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Allah kata kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Kalau orang yang tak ada iman dalam hati dia, dia akan komplain tak sudah. Dia akan petikai, kenapa Tuhan bagi penyakit ni? Tuhan ni tak sayang ke makhluk ke bagi mati banyak-banyak ni, bagi habis bunuh semua ni? Itu hati yang tak ada iman. Hati ada iman, dia nampak segala yang datang itu dengan rahmat Allah. Walaupun kita lihat penyakit tu macam-macam lah, dahsyat, belum ada penawar dan sebagainya. Banyak yang mati. Lepas tu kita pula kena sekat, tak boleh pergi sana pergi sini. Sekarang ni dah longgar lah sikit. Masjid masih lagi ada sekatan kan. Dia kata tak boleh lebih 40 kan. 40 tak termasuk AJK. Tapi rata-rata kuliah masjid mana pun memang tak sampai lebih daripada 40 pun yang datang kuliah. Sebenarnya kalau ikut SOP ni, sebelum PKP kita dah ikut SOP dah. Duduk pun memang jarak-jarak dari dulu lagi pun. Ni kira masjid okey sikit lah. Masjid dia tak besar sangat. Ada satu kampung saya pergi ceramah dululah sebelum PKP. Masjid tu besar, panjang sampai ke belakang. Jenis geng-geng ni, ada setengah ni dia suka nak duduk sandar dan sebagainya. Bukan sini okey lah. Yang dia setengah tu, dia ambil pok belakang sekali, punya jauh. Kita nampak dia pun kecil je kan. Lagi besar masjid, lagi jauh dia duduk. Mujur. Jadi jangan buat masjid besar sangat, buat kecil-kecil. Tu. Jadi dalam ayat ni, orang kafir dia akan petikai. Orang beriman tak, dia pandang dengan rahmat. Contoh rahmat macam mana? Walaupun masjid kita disekat, tapi cuba kita tengok, dalam masa yang sama tempat maksiat pun kena sekat. Nampak? Pusat disko tutup dan sebagainya, habis semua tutup kan. Jadi tempat-tempat sekurang-kurangnya dosa tu terhenti sedikit. Walaupun tak keseluruhan, tapi sekurang-kurangnya dosa atas dunia ni dapat dikurangkan sedikit. Walaupun dalam masa yang sama masjid lengang,
Tetapi tak jadi masalah kerana semayang bukan hanya di masjid je boleh, di rumah pun boleh. Kalau kita pakat-pakat solat jemaah ramai-ramai satu keluarga, tetap keukuhan iman dan Islam itu dapat dijaga juga. Tetapi kurang-kurangnya benda-benda maksiat dikurangkan. Masa mula-mula virus ni tengah merebak, awal dulu PKP pertama lagi kan, sampai kat TV tak ada nyanyi-nyanyi, insaf sekejap semua kan, taubat semua kan, tak, sekurang-kurangnya ada lah bahagian maksiat tu. Jadi itu kita pandang dengan rahmat Allah, pandang dengan keimanan. Ada orang kafir dia bertikai, maka Allah jawab apa? Bila Allah buat contoh tadi, orang beriman cakap gini, orang kafir cakap gini, maka Allah jawab. Allah kata yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Aku buat perbandingan ni sebab aku nak sesatkan berapa ramai, dan aku juga nak beri petunjuk berapa ramai. Maksudnya, maksud pada ayat ni, dengan sebab perumpamaan Allah itu, perbandingan itu, contohnya virus ni, Allah hantar virus ni bukan saja-saja. Dengan sebab virus ni lah berapa ramai jadi sesat, dengan sebab virus ni juga berapa ramai mendapat petunjuk. Tadilah kita sebut tadi, kalau hatinya pandang dengan kebencian, tidak ada keimanan, maka dia boleh jadi sesat dengan sebab virus yang datang. Mulalah bising sana bising sini kan, tak tentu hala. Tikai sana tikai sini. Marah dulu masjid tak boleh nak pergi kan, marah sangat. Lepas tu bila dia dapat kelepasan ni, Perdana Menteri kata kita dah sampai ke apa, PKPP. Mula-mula PKP, lepas tu PKPB kan. Lepas tu PKPP, lepas ni apa? PKPK lah sendiri. Sekarang PKPP pula. Jadi kata boleh dah nak rentah negeri boleh, apa semua boleh. Ingatkan bila dah longgar gitu, pakak-pakak masing-masing berebut lah nak pergi masjid. Tak, berebut nak pergi hotel. Nak pergi bercuti, Langkawi penuh. Hotel sampai booking full. Ni kata manusia ni kan, masa susah kan main sahlah, tak dapat pergi masjid. Kadang-kadang kita perhati tengok orang yang marah sangat ni, tak boleh pergi masjid ni, tengok-tengok batang hidung dia tak pernah pun nampak kat masjid, tapi dia kecoh lebih sekali. Nampak? Ada penyakit je ni pun ada kat masalah kat ni kan. Tak apalah. Jadi Allah buat perumpamaan tu untuk memberi hidayah pada orang tertentu dan memberi kesesatan pada orang tertentu. Maka moga-moga harapnya dengan ujian ini Allah menambahkan iman kita, bukan mengurangkan iman kita ataupun sehingga terhilang cahaya Islam pada wajah kita. Baik. Kemudian last sekali Allah kata wama yudillu bihi illal fasikin, dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu melainkan orang-orang yang fasik. Kata Allah, orang yang boleh jadi sesat dengan perbandingan yang Allah buat ini tidak lain dan tidak bukan, itulah golongan yang fasik. Asalnya orang fasik ni dia bukan kafir. Fasik bukan kafir. Kafir lah, munafik kafir. Fasik bukan kafir. Fasik, makna fasik ialah al-fasiku huwal khariju anit ta'atillahi wa rasulihi. Artinya orang fasik ialah orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang tak ikut apa yang Allah kata, tak ikut apa Nabi kata. Ni orang fasik, maknanya orang yang buat dosa, orang yang kaki maksiat, ahli maksiat. Ini dipanggil orang fasik. Maka Allah kata bila aku buat perbandingan macam ni, orang yang boleh jadi sesat ialah golongan yang fasik, golongan yang suka buat maksiat. Bila Allah uji begini, dia bukan sakat jadi fasik dah, bertukar jadi kafir tu. Ni kita takut ni. Macam isu agak terbaru jugalah. Isu apa nama, arak kan. Orang tu pakak marah arak-arak ni, tiba-tiba ada yang bahagian bela. Bela satu hal, lepas tu dia petikai institusi agama pula. Dia kata kalau nak tutup arak, tutup kilang tafiz. Nak tutup kilang arak, tutup tafiz. Pelik aku. Tiba-tiba apa kaitan tafiz dengan arak? Tiba-tiba nak tutup arak, dia suruh tutup tafiz. Ni kata orang bengong kan. Ibarat contoh kita kata, dia kalau nak buat contohnya macam ni lah. Dia kata kalau kita nak tutup arak,
tebang pokok kelapa. Macam tu. Orang kata apa kena-mengena, macam tu lah. Macam tu nak tutup arak, tiba tutup tafiz. Apa kena-mengena. Aduh, sakit sungguh. Tak. Tapi biar lagi gitu. Patut kalau orang gila buat masuk dalam Tanjung Rambutan lah. Sebab orang gila ni bahaya. Takut nanti berjangkit penyakit gila tu kat orang lain. Jadi pakat jadi gila semua nanti. Ni cakap tak munasabah. Ni. Dan cakap pula nak berstatuskan Islam. Cakap apa macam ni? Yang ni. Yang ni kita takut golongan-golongan fasik ni. Allah kata bila Allah hantar ujian, tercabut fasik jadi kafir terus. Ini bahaya. Sebab tu jangan kita gemar dalam maksiat. Kalau tersilap sikit-sikit buat dosa, cepat-cepat segera bertaubat. Jangan jadi lali, jangan jadi biasa dah maksiat dalam diri kita. Sebab apa? Bila maksiat sudah biasa, mula-mula memang tulis atas dahi, jadi fasik. Lama-lama fasik pun hilang, jadi kafir terus. Na'udzubillah min zalik. Jadi ayat tadi sebagai muqaddimah daripada suratul Baqarah. Baru muqaddimah kan. Kita tak cerita lagi ni. Berhenti kena isyak dah. Isyak. Masuk isyak berhenti. Baik, insya-Allah. Okey, kita sambung kitab kita. Kehilang dah kitab. Ada. Dah PKP lama, nak kitab mana tak jumpa. Ada lagi. Muka surat apa? Muka surat 8. Kalau ikut saya tanda lah, betul ke tak? Muka surat 8. 8 bukan silap-silap. Itu tempat lain. Muka surat depan sekali. Baru muqaddimah. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Betul silap. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab Tuan Husin Kedah. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Kita baca dulu terjemah dia. Bermula rahmat Allah dan salamnya atas pesuruhnya penghulu yang dipilih akan dia daripada makhluk, iaitu penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu yang diikut orang akan dia dengan pekerjaan agamanya, dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya. Mereka itu ahli yang membenarkan titah penghulunya dan menyempurnakan mereka itu akan dia. Okey, baik. Jadi sambung lagi dekat bahagian muqaddimah tentang selawat dan salam. Kita dah bicara selawat salam tu apa dia, apa tu as-salah, apa dia as-salam. Kemudian apa selawat dan salam ni atas Rasulullah, atas Nabi kita Nabi Muhammad. Dan juga doa kerahmatan ini, doa selamat ni, doa selawat dan doa salam ni juga ditujukan kepada wa ala alihi. Wa situ wa ataf, makna dengan dan. Maknanya selawat dan salam itu pada Nabi dan ala ahlihi. Ala artinya atas, ali keluarga, hi-nya, domain balik pada Nabi. Maknanya atas keluarga Nabi. Jadi yang nak disyarahnya, persoalannya siapa keluarga Nabi? Sinonim ataupun kebiasaannya kita dengar disebut ahli keluarga Nabi itu ahlul bait. Ahlul bait. Apa makna ahlul bait? Secara harfiahnya ahlul bait, secara terjemahan bahasa, ahlu tu ahli lah. Bait tu artinya rumah. Ahlul bait ahli rumah. Jadi tak jelas lagi ahli rumah. Ahli rumah ni macam mana? Siapa ahli rumah? Okey, kita ringkas-ringkaskan sebab masa kita pun terhad. Jadi ulama mensyarahkan ahlul bait ni dipecahkan beberapa golongan. Iaitu yang pertama disebut sebagai ahlul al-kisah. Ahlul kisah, di mana berdasarkan satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, pada suatu hari pada satu pagi Rasulullah SAW keluar dengan membawa sebuah kain. Kain tu dipanggil kisah. Nabi keluar dengan membawa kain. Kemudian kain itu diperbuat daripada bulu yang berwarna hitam. Kemudian lalu Nabi menyelubungi. Apabila Hasan bin Ali, yakni cucu Nabi, datang kepada Nabi, Nabi selubung dia. Baginda menyelubunginya dengan kain tersebut. Kemudian datang pula Husain, cucu lagi seorang. Husain pula datang sekali lagi sama, Nabi selubungi Husain. Tadi Hasan, ni Husain.
Lepas tu datang Fatimah anak Nabi, pun sama Nabi selubungi. Kemudian datang suami Fatimah, yakni sepupu Nabi, iaitu Saidina Ali, pun Nabi buat perbuatan yang sama, menyelubungi mereka dengan kain yang warna hitam tadi. Lantas Nabi memetik ayat Quran yang bermaksud Nabi baca, sesungguhnya Allah ingin membersihkan kamu semua sebagai ahli bait daripada sebarang kekotoran dan menjadikan kamu semua suci sesucinya. Jadi berdasarkan dalil hadis ni, ulama mengatakan bahawa yang pertama, golongan yang pertama iaitu 5 orang ni, iaitu cucu Nabi Hasan, cucu Nabi Husin, kemudian anak Nabi Fatimah, kemudian Saidina Ali, menantu Nabi, dan juga Nabi sendiri. Jadi 5 orang ni kompom-kompom dah jadi ahlul bait. Itu yang pertama. Golongan yang kedua, isteri-isteri Nabi. Berdasarkan firman Allah dalam Quran, kita ringkaskan ayatnya yang bermaksud, sesungguhnya Allah perintahkan kamu dengan semuanya itu hanyalah kerana hendak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan diri kamu, wahai ahlul bait, dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya dari segala perkara yang keji. Ayat ni cerita tentang larangan isteri-isteri Nabi untuk keluar daripada rumah. Ayat ni yang famous itu masa mula-mula PKP. Ayat dia bunyi macam ni, waqarna fi buyutikunna. Dia sebab apa jadi famous? Sebab waqarna tu, dia pun kata ni ayat corona ni. Pula dah dia lebih alim daripada ulama. Ulama tak kata ni penyakit kan ni. Nah, ni bukan ayat corona. Waqarna tu maksudnya tinggal diam, duduk diam. Fi buyutikunna, duduk dalam rumah kamu. Lepas tu kena pula kebetulan terjemahan ni, tuan tengok. Suruh duduk diam kat rumah. Stay at home ni. Ni ayat dia ni. Pula dah. Bukan. Nampak macam kebetulan, tapi bukan. Ni bukan dalil corona. Bunyi dah waqarna kan. Dah. Ayat ni sebenarnya nak cerita tentang larangan isteri-isteri Nabi daripada jalan-jalan kat luar. Jadi bagaimana pula dengan isteri yang bukan Nabi, orang awam macam kita ni, ataupun isteri YB, B juga belakang. Nah, jadi bolehlah keluar tu atas tujuan dan sebagainya, tetapi yang lebih afdal jangan keluar. Sebaiknya jangan keluar, melainkan urusan yang sangat-sangat penting lah, ataupun arahan suami perkara tertentu. Jadi persoalan muslimat yang datang masjid macam ni pula dah. Datang nak pergi dengar kuliah macam mana? Baik, asal hukumnya tak disuruh, maknanya tak digalakkan. Asal hukumnya harus semata. Ataupun setengah pendapat kata tak digalakkan, lebih baik jangan. Asal pendapat. Nah, tetapi dengan syarat suaminya kena pergi. Tok lelaki, suami kena pergi masjid, solat jemaah dan dengar kuliah. Kenapa? Supaya suami pula bila balik jadi tok guru kat rumah. Maknanya suami pula buka kitab kat rumah, ajar anak bini. Tu yang sepatut, yang betulnya kan. Tapi tak apalah, dia try lah buat. Dia pun buat. Mula kat masjid dia hangguk lah, ustaz ngajar tu hangguk. Faham. Nah, balik-balik dia beli telur masin ustaz jual. Nampak? Balik-balik telur masin, teringat telur masin, lupa apa ustaz ajar. Nampak? Sampai rumah dia pun buka kitab. Tengok buka kitab, pegang kitab terbalik dah. Nampak? Allah. Dia kata kat sejam tak boleh nak jarak. Nah, lain kali tak boleh Jadi bila ulama kata, bila suami tidak mampu untuk mengajar isteri dan anak-anaknya, barulah si suami menyuruh isterinya pergi sekali ke masjid supaya isterinya faham sendiri daripada ustaz tu. Sebab suaminya tak mampu nak bagi faham, sebab dia pun tak baru faham. Itu barulah jadi hukumnya menjadi sunat pergi mengaji. Itu asal. Ni cerita dia kan. Tak kata orang sini kan. Tu dia punya ni. Adapun isteri-isteri Nabi, itulah yang larangan Allah kata jangan keluar. Sebab nak jaga ni. Kerana inilah ayat ni tadi nak menjaga kesucian. Itu yang lebih terbaik lah. Kerana perempuan ni kena jaga betul. Jadi dari ayat ni lah menjadi dalil bahawa isteri-isteri Nabi itu adalah ahlul bait, ahli keluarga Nabi. Walaupun isteri Nabi bukan darah keturunan Nabi, betul lah, dia dari keluarga lain. Tetapi bila menikah dengan Nabi jadi ahlul bait. Bila jadi ahlul bait, automatik jadi
Ummul Mukminin. Maksud Ummul Mukminin artinya ibu kaum orang beriman. Isteri-isteri Nabi itu semua mak kita, mak orang beriman. Bila mak, hukumnya haram nikah. Sebab tu bila Nabi dah wafat, ada isteri-isteri Nabi yang masih hidup, dan para sahabat tak boleh menikah dengan isteri-isteri Nabi. Kenapa tak boleh menikah? Kerana itu mak kita, dipanggil Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman. Itu. Kemudian golongan ketiga, keturunan Bani Muttalib dan Bani Hashim. Semua yang masuk dalam keturunan Bani Muttalib dan Bani Hashim itu semua termasuk di dalam Ahlul Bait. Susun galur dia. Yang ni darah keturunan. Kalau darah keturunannya nasab dia tu bin sampai kat Muttalib, atau bin sampai kat Hashim. Itu dikira sebagai Ahlul Bait, ahli keluarga Nabi. Tapi syarat yang terakhir, mestilah orangnya itu beriman mengikut Allah dan Rasul. Kalau walaupun susun galurnya, darahnya ada darah Bani Hashim atau Bani Muttalib, tetapi tidak beriman, tolak hukum Allah, tolak ajaran Nabi, tidak beriman dengan Allah dan Rasul, maka tak termasuk dalam Ahlul Bait. Malah menjadi kafir walaupun darah keturunan Nabi. Contoh siapa? Abdul Uzza. Kenal Abdul Uzza? Tak kenal Abdul Uzza? Nah, yang sebelah kan? Abdul Uzza ni kalau saya sebut nama famous dia, semua pakat kenal, iaitu Abu Lahab. Abu Lahab. Nah, nama betul dia Abdul Uzza, itu nama betul dia. Tapi nama glamour dia Abu Lahab. Ada. Jadi Abu Lahab ni bukan orang lain, dia pakcik Nabi. Jadi bila pakcik Nabi, maknanya darah dalam badan itu darah samalah. Kalau ikut nasab tu, ikut biologi dia tu, genetik dia, kira genetik darah keturunan Nabi lah. Tapi sebab dia tak beriman dengan Nabi, maka tak masuk dalam Ahlul Bait. Malah jadi ahli neraka lah, sebab jadi mati sebagai kafir. Tapi ada satu pendapat, tapi pendapat ni sedikit lemah. Walaupun lemah, sebagian ulama memegangnya juga. Ada pendapat berdasarkan hadis juga, di mana ada seorang lagi pakcik Nabi yang lain, dia tidur dan bermimpi. Mimpi jumpa adik-beradik dia, itulah yang kafir ni, Abu Lahab ni, Abdul Uzza ni. Jadi dia tanya, apa ceritamu? Jadi Abu Lahab dalam mimpi tu kata, teruk aku kena seksa kan. Cumanya setiap hari Isnin aku diringankan sedikit seksaku dan diizinkan minum air, boleh minum kan. Jadi tanya kenapa? Kerana dia pernah menyambut akan kelahiran baginda Nabi SAW. Tu. Jadi daripada hadis itulah, daripada riwayat itulah, maka ulama kata, sedang si Abu Lahab dia ni kafir. Sebab Abu Lahab ni masa Nabi lahir, dia paling sonok sekali. Sebab anak menakan dia tu dapat adik-beradik dia tu dapat anak lelaki, sehingga kan seronoknya, ada baca dalam kitab Zanji, seronoknya si Abu Lahab sehingga dia merdekakan hamba sahayanya kan, Suwaibah nama dia, dia merdekakan. Orang Arab ni payah nak merdekakan hamba, sebab hamba tu milik dia. Melainkan kalau dia terlampau gembira, terlampau sonok, dia merdekakan hamba. Jadi sonoknya Abu Lahab sebab lahirnya Nabi Muhammad, dia merdekakan hamba sahayanya Suwaibah ni. Sehingga kan bukannya dia sembelih lembu, dia sembelih unta. Kita sini maulid sembelih lembu baru, Abu Lahab sembelih unta. Sonoknya sambut kelahiran Nabi. Tapi sebab masa tu Nabi baru baby lagi lah, belum dakwah, belum bawa dakwah Islam lagi. Bila Nabi besar, dapat wahyu, Allah perintah Nabi untuk sampaikan dakwah Islam dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dialah orang yang tolak Nabi, jadi kafir. Jadi daripada situlah, kerana dia pernah bergembira atas kelahiran Nabi, maka daripada riwayat itu Allah meringankan azabnya setiap kali tiba hari Isnin. Bila hari Isnin, azab dia ringan sikit. Jadi kata ulama, dah kalau Abu Lahab si kafir pun diringankan azab sebab menyambut kelahiran Nabi, apatah lagi kita yang kasih dan sayang, cinta dan beriman kepada Nabi, dan kemudian menyambut akan hari kelahiran Nabi. Moga-moga kita dapat lebih lagi daripada itu dengan keampunan daripada Allah yang Maha Pengampun. Moga-moga gitulah. Ini orang sambut maulid bid'ah.
Dia kata, bid'ah, maulid bid'ah. Tapi yang kita pelik, bila orang panggil dia ceramah maulid, dia pergi. Yang tu tak bid'ah pula. Tapi sambut maulid dia kata bid'ah. Orang panggil ceramah maulid dia pergi. Yang tak bid'ah pula. Sebab apa dia pergi? Sebab dapat sampul. Nampak? Ni puak-puak Wahabi. Okay, baik. Jadi isteri-isteri Nabi semua tadi yang selubung kain hitam tadi 5 orang tu. Lepas tu isteri-isteri Nabi keturunan Bani Hashim dengan Bani Muttalib dengan syarat mesti beriman pada Nabi, maka termasuk di dalam ahlul bait, ahli keluarga Nabi. Okey, jelas Sehinggalah kepada sekarang. Sekarang ni ramai. Dia biasanya belakang dia ada al-al kat belakang dia tu. Macam Habib Syekh As-Sagaf. As-Sagaf tu maknanya dia susun galur daripada keturunan As-Sagaf. As-Sagaf tu sambung kepada zuriat Nabi. Ada yang Al-Kaf pun ada. Macam-macam lah. Al-Jufri ada belakang kan. Jadi yang selalunya orang sebut Habib. Jadi tapi ada juga yang mengaku Habib palsu. Tapi yang kebiasaannya Habib itulah semuanya anak keturunan Rasulullah. Maka wajib kita memuliakan mereka. Cumanya tak semua dipanggil Habib. Tapi kebiasaan nama mereka itu ada Said kat depan ataupun Syarifah kalau perempuan. Tapi tak semuanya dipanggil Habib, kerana Habib ni bagi mereka yang berketurunan Said tadi, keturunan Nabi, dan mereka itu orang mengaji alim, maknanya jadi ulama, baru diberi gelaran Habib. Adapun mungkin dia ni keturunan Nabi, darah keturunannya itu keturunan Nabi, namanya ada Said, tapi dia bukan orang alim, maka tak dapat gelaran Habib. Itu yang gelaran Habib tu. Habib Umar Al-Hafiz kan. Itu semua tu. Itu semua susun galur dulu. Kalau ada mereka datang ke negara kita, tempat kita ni, pergilah. Sebagai bukti kecintaan. Sebab kalaulah Nabi masih hidup, kalau Nabi datang Malaysia, kita nak pergi dah. Nabi datang Sabah, kita pergi, tak payah kata Sabah. Nabi datang Indonesia, kita tempah flight pergi. Sebab apa? Bukan senang. Nak ke Mekah Madinah bayar. Ini Nabi datang. Nabi datang Kuala Lumpur, kita datang duduk Perak ni, Kemunting, kampung dia, tak keluar-keluar pergi mana. Tu jadi macam mana? Sebagai bukti kasih sayang kita, kalau keturunan Nabi ada datang, kita datang. Sebab nak tengok wajah. Sebab selalunya anak keturunan ni mestilah tumpah tempat dia, betul tak? Contoh muka kita mesti sama dengan siapa? Muka ayah kita. Betul tak? Muka ayah kita sama dengan siapa? Muka tok kita. Muka tok kita sama dengan siapa? Muka tok nyang kita. Tok nyang kita dengan siapa? Tok nyut kita. Dah betul ke tak aku entah macam ni. Lepas tok nyut, tok nyit habis semua sampai atas lah. Jadi kalau dia tu memang keturunan Nabi, Habib sebagainya tu, mesti muka dia ada dengan muka ayah dia tu. Ayah dia last sekali sampai dia punya tok dia, bahasa Indonesia panggil kakek dia. Tok dia, siapa tok dia? Rasulullah. Jadi mungkin wajahnya tu ada wajah Nabi di wajah dia tu. Takkan kita tak nak tengok wajah Nabi? Tu. Jadi ini semua disebut sebagai ahlul bait. Adapun kalau sampai sekarang ni nama Said, tapi kaki disko, tak masuk. Tak kira siapa-siapa pun, Syarifah nama, tapi sokong nama kapi, kerajaan zalim dan sebagainya. Tak jadi. Itu bukan ikut sunnah Nabi, bukan ikut Allah, bukan ikut Rasul. Tak kira siapa-siapa pun, baik nama raja ke, siapa ke, pemerintah mana ke, walaupun tengok nama Said Syarifah, keturunan Nabi, tapi tak ikut Nabi, kan? Walaupun kita ni bukan keturunan Nabi, tapi ikut Nabi, mulia daripada orang yang berketurunan Nabi tapi tak ikut Nabi, hina. Faham? Kita ni sebenarnya keturunan Nabi dah, betul tak? Nabi Adam. Betul tak? Ke tak ada? Ke siapa sini bukan keturunan Nabi Adam? Charles Darwin datang daripada monyet. Kira dah lah. Daripada Adam lah kita semua. Baik. Selesai bahagian ahli keluarga tu, selesai dah. Penghulu yang dibilang mana dia tadi? Ikut orang akan dia dengan pekerjaan agama ni bagi segala keluarganya, ahlul bait tadi. Wa ala ahlihi wa ashabihi, wa dan ataf lagi sambung dan ashabi. Ashabi artinya sahabat. Nya balik ke Rasulullah.
dan sahabat-sahabatnya. Baik. Siapa sahabat Nabi? Sahabat Nabi dia ada 3 syarat. Yang pertama syarat dia mesti hidup di zaman Nabi. Itu syarat pertama. Mesti hidup di zaman Nabi. Maksud zaman Nabi, zaman Nabi artinya zaman Nabi dilantik jadi Rasul sampai Nabi wafat. Maknanya Nabi start umur 40 sampailah 63. Dalam tempoh tu dia ada hidup zaman tu. Itu baru syarat pertama. Tapi belum tentu sahabat lagi. Baru syarat yang pertama. Ciri dia yang pertama. Syarat yang kedua, dia mesti pernah duduk dengan Nabi. Duduk dengan Nabi bukan duduk serumah, tapi pernah bersama Nabi dalam apa-apa jua. Majlis ke, Nabi buat ceramah, Nabi buat tazkirah apa, dia ada duduk sekali dalam tu. Nabi buat makan-makan, dia ada duduk sekali. Maknanya dia pernah bertemu dengan Nabi secara berdepan. Itu syarat kedua. Tapi kalau tak masuk syarat kedua ni, contoh dia hidup zaman Nabi tapi dia tak pernah jumpa Nabi. Yang ni jadi khilaf ulama. Sebahagian ulama yang masyhurnya kata tak jadi sahabat. Tapi ada pendapat kecil mengatakan tetap jadi sahabat. Kalau dia beriman dengan Nabi. Yang kata tak masuk ni tadi sebab dia tak bertemu dengan Nabi. Contohnya yang jadi khilaf di kalangan ulama ialah Uwais Al-Qarni. Sebab Uwais Al-Qarni ni duduk di Yaman. Nabi duduk di Madinah ketika tu. Jadi masa Uwais Islam, Nabi hantar sahabat dakwah agama Islam ni sampai ke Yaman. Jadi Uwais Al-Qarni ni dengar sahabat Nabi ceramah tentang Nabi, sifat-sifat Nabi. Uwais ni jatuh cinta. Cakap Nabi ni akhlaknya cantik, baik, gini-gini. Jadi Uwais yang dengar ni dia jatuh cinta. Akhirnya dia masuk Islam, beriman dengan Allah dan Rasul. Kemudian bukan sakat masuk Islam, hatinya cinta sangat dengan Nabi. Padahal tak pernah tengok wajah Nabi, tapi cinta sangat dengan Nabi. Akhirnya terlampau cinta, dia nak pergi jumpa Nabi di Madinah. Tapi Uwais ni dia ada masalah sikit, iaitu mak dia sakit. Pertama mak dia sakit, kedua hidupnya susah, dia orang miskin. Kan? Jadi dia pun minta kebenaran mak dia, kata mak nak pergi jumpa Nabi Muhammad sebab hati ni terlampau rindu dan sayang sangat sampai tak boleh nak tidur malam. Asyik nak teringat ke Nabi, nak sangat jumpa dia. Dapat jumpa sekejap pun jadilah. Mak dia kata mak sakit ni Uwais. Uwais kata tak apalah, kalau mak sakit macam tu tak apalah, saya tak pergilah. Tapi mak dia pula rasa serba salah. Kata mak dia, ginilah Uwais, kamu pergilah tengok Nabi, tapi jangan lama sangat. Nak gigi sekejap, balik cepat-cepat. Sebab jangan tinggalkan mak lama-lama, mak sakit ni takut jadi apa-apa. Bila dengar mak dia izin, Uwais sampai sonok. Uwais pun pergi berjalan kaki sebab dia susah. Mana ada kenderaan apa. Kan? Orang zaman dulu, zaman Arab ni, kalau dia pakai unta kira hebat dah lah. Kan? Pakai unta tu kira macam pakai Velfire zaman sekarang. Mana orang kaya lah pakai unta. Lagi-lagi unta merah. Unta merah Ferrari tu pun. Kan? Kalau baru pakai kambing tu macam baru pakai kancil lah contohnya. Maksudnya situ. Kan? Maknanya, tapi ini kambing pun tak ada. Jalan kaki, maknanya dia susah sungguh. Jalan kaki. Lebih kurang, saya tengok hari tu kat Google Map, jarak Madinah sampai ke Yaman lebih kurang 1000 km. Pergi saja, jalan kaki sampai kat Madinah. Tanya-tanya orang mana rumah Nabi, tunjuk-tunjuk, jumpalah rumah Nabi. Bagi salam, Assalamualaikum. Ya, wahai Nabi Muhammad, Assalamualaikum. Ya, yang buka pintu anak Nabi. Kan, Siti Fatimah. Anak Nabi buka. Minta maaf, ayah tak ada, ayah pergi perang. Kebetulan waktu tu Nabi keluar pergi berperang. Tak apalah, saya tunggu, kata Uwais. Tunggu lama, tak sampai-sampai. Uwais dah mula risau. Dalam kepala dia teringat mak dia yang sakit. Kali dia pun panggil balik. Dia kata tak apalah, saya balik dululah, kirim salam lah. Tolong sampaikan salam saya kepada Nabi Muhammad. Kan, saya teringin sangat nak jumpa dia, tapi mak saya sakit, jadi saya tak boleh tinggal lama, saya kena balik kat sekarang. Tak apalah, dia pun balik. Lepas dia balik, dan Nabi pun sampai. Dia balik je, Nabi pun balik. Nabi balik rumah. Kebetulan memang Allah buat dah. Siti Fatimah tadi tak tanya nama dia siapa. Siti Fatimah pun terlupa nak tanya nama cik ni siapa, tak tanya. Dan Allah buat Siti Fatimah pun terlupa nak memberitahu Nabi bahawa ada orang datang nak jumpa Nabi. Jadi seronoknya Siti Fatimah sebab ayah dia balik, disambut ayah apa semua. Ya, kemudian tiba-tiba Nabi Muhammad sendiri yang tanya.
Nabi tanya, tadi ada ke orang datang cari saya? Barulah Siti Fatimah ni dia teringat. Ada, dia kata. Tadi ada satu orang lelaki datang nak jumpa ayah lah, kan? Tapi terlupalah, minta maaf ayah, terlupa nak tanya nama dia siapa. Kata Nabi, tak payah tahu dah, aku tahu dah, kata. Kata Nabi, nama ni Uwais Al-Qarni. Padahal Nabi tak jumpa dia. Nabi tahu. Nabi kata nama dia Uwais Al-Qarni. Anak ni pelik. Macam mana ayah tahu? Kerana Jibril bagi tahu, kata Nabi. Jibril khabar ke aku. Kerana Uwais Al-Qarni ni, kata Nabi, namanya dia sangat famous dan popular di kerajaan langit. Kerajaan langit bukan ayah pen ni, yang mana dekat langit tu lah. Maknanya malaikat-malaikat. Malaikat semua 7 petala langit ni kenal Uwais Al-Qarni. Sebut habis nama dia, Uwais. Memang famous sungguh. Kat dunia orang tak kenal dia. Kat dunia memang tak terkenal sebab dia ni suka menyendiri. Dia adalah orang susah, lepas tu suka menyendiri. Dia tak suka duduk dalam orang ramai sangat. Dia suka senyap-senyap gitu je. Jadi pernah kat sahabat tanya, kenapa jadi begitu? Apa amalan dia? Kata Nabi, kerana dia kalau beramal tak suka tunjuk pada orang. Sebab tu orang tak kenal dia. Tapi makhluk-makhluk di langit semua nampak dia, sehingga makhluk langit semua sebut nama dia. Tapi ada orang salah faham, dia pakai hujah ni. Sebab tu saya tak sembahyang kat masjid, Ustaz. Sebab saya tak nak orang kenal saya. Kepala otakmu. Bukan macam tu. Kita kena faham benda apa yang nak kena tunjuk, benda apa yang tak boleh tunjuk. Tu kena faham. Benda yang berkait dengan syiar agama kena tunjuk. Mana syiar? Ni sembahyang berjamaah ni syiar. Azan syiar. Kalau ngaji salah tasawuf, azan slow. Tadi kenapa slow azan? Jangan kuat, riak. Pula dah salah tu. Azan tu syiar, kena lantang, kena kuat. Membela Islam syiar. Sebab tu bela Islam kena tunjuk pada orang. Mempertahankan Islam. Berceramah di atas pentas ceramah, biar semua orang tengok, rakam habis apa semua. Sebab itu syiar. Ada pun yang bukan syiar, contoh dia amalan-amalan peribadi. Apa dia amalan peribadi? Sembahyang sunat. Itu kita sorok-sorokkan. Sebab tu yang terlebih afdal, sebenarnya yang terlebih afdal, sembahyang sunat rawatib itu di rumah. Itu yang terlebih afdal. Cuma ia sudah jadi kebiasaan uruf masyarakat di tempat kita sembahyang rawatib di masjid. Maka ulama kata hukumnya boleh, tak ada masalah. Cuma jangan ada riak dalam hati. Sekarang ni pula SOP kata tak boleh sembahyang sunat. Jadi Allah uji kita, balik rumah sembahyang sunat. Dah kat masjid bukan main. Kawan duk jeling kuat mayang sunat. Nak kat rumah lah, TV ni buka kan. Tu tak kena kat tu kan. Asal kat masjid mu sembahyang sunat, kat rumah mu tak sembahyang sunat. Lain lah sembahyang tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid memang mana boleh sembahyang tahiyatul rumah. Tak ada. Masjid ialah memang kena buat kat masjid kan. Jadi itu. Jadi yang kedua iaitu pernah bertemu. Jadi ini yang ulama kata Uwais Al-Qarni bukan sahabat sebab dia tak dapat jumpa Nabi. Jadi setengah pandangan kata Uwais bukan sahabat. Tapi ada juga pandangan yang katakan Uwais sahabat. Kerana sahabat, kenapa sahabat? Sebab Nabi kenal dia. Jadi dua-dua hujah pun betul, tak payah bergaduh. Tak kisahlah mana pun. Yang penting kita ni tang mana duduk. Uwais tak apa dah, nampak Nabi kenal lah kita kan. Cuma ada saya dapat daripada Ustaz Nazrul Nasir, dia ambil daripada guru dia. Dia kata kalau kita tengah duduk-duduk saja tiba-tiba telinga berdesing. Tahu telinga berdesing? Sing gitu. Itu kata guru dia, maknanya Nabi tengah sebut nama kita. Allahu Akbar. Maka selawat. Tapi sat je lah, jangan desing lama. Kalau desing lama tu maknanya tarik telinga tu sumbat. Nampak sing lama kat 2 jam. Itu kan. Dia kata lama Nabi sebut nama aku. Dak, tu tarik telinga sumbat. Nampak pergi korek. Kan? Tapi kalau macam sing sekejap, ni ada satu orang ulama kata, dia kata itu maknanya Nabi sebut nama kita. Allah, sungguh. Tapi harap-harap Nabi sebut benda yang baik lah. Jangan Nabi sebut benda yang tak baik. Sebab kalau sebut nama, Nabi sebut kat nama Abu Jahal, Abu Lahab pun Nabi sebut nama. Tapi baik ke jahat? Jahat. Kita moga-moga kalau Nabi sebut nama kita, janganlah pada perkara yang jahat, ialah perkara yang baik. Kemudian syarat yang ketiga, mesti beriman sampai dia mati.
Bukan Nabi yang mati, dia mati. Maknanya sampai ke sudah dia tetap beriman, baru dipanggil sahabat. Sebab apa ulama masukkan syarat ketiga ni? Sebab berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj. Bila berlaku peristiwa, ada orang yang mula-mula asalnya dah mengucap dah 2 kalimah syahadah. Dia dah beriman dengan Allah dan Rasul. Sampailah berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj, tiba-tiba dia keluar daripada Islam. Jadi orang ni tak jadi sahabat. Sebab dia keluar daripada Islam, matinya dalam keadaan kafir. Tak jadi sahabat lah. Sebab apa? Dia kata macam mana? Bila Nabi balik daripada Isra' Mi'raj tu, lebih kurang waktu subuh, masa tu Nabi sampai. Kemudian Nabi cerita pada khalayak ramai. Abu Jahal panggil orang ramai, Nabi cerita tentang Isra' Mi'raj ni. Jadi mereka ada setengah tu, dia ni asalnya dah beriman. Dia kata, "Hei Muhammad, sebelum ni apa kamu cakap, aku percaya. Kami percaya. Kami percaya kata Allah ada Tuhan lah, gini sebagainya. Tapi bila kamu cerita tentang kamu naik ke langit malam semalam, balik dah pagi ni, sampai naik langit 7, pergi tengok syurga, pergi tengok neraka, pelik sungguh cerita ni," dia kata. Manakah mungkin kamu kata kamu pergi Masjidil Aqsa daripada Mekah ni pun balik dah. Sebab jarak perjalanan tu jauh, nak pergi tu makan hari, makan minggu. Tiba-tiba mu pergi malam tadi, pagi ni balik dah. Susah nak percaya ni. Dia kata, bila dia tak percaya, dia dah tak ada iman terhadap Rasulullah, maka terkeluar daripada Islam. Sebab tu kata ulama, peristiwa Isra' wal Mi'raj sebagai membezakan yang hak dan yang batil, membezakan iman dan kufur. Dan walaupun hari ini peristiwa Isra' Mi'raj tu sekali tu je lah berlaku kat Nabi, tak adalah sekarang ni. Tetapi kita boleh buat misalan contoh. Bila hari ni ada orang tak percaya ayat Quran, tak percaya tentang hukum hudud potong tangan boleh mencegah jenayah curi, tak percaya, tak yakin, ya ke? Walaupun dia buat perkataan ya ke potong tangan ni boleh kurangkan jenayah, boleh kurangkan masalah jenayah, dia sudah tidak percaya pada ayat Quran, maka terkeluar daripada Islam. Nampak? Sama macam kisah tadi Isra' Mi'raj. Dari situ nak kita buat kiasan contoh, apa saja yang datang daripada Allah dan Rasul wajib percaya. Sebab itulah bila mereka puak-puak kafir datang ke Abu Bakar, dia tanya, "Hei Abu Bakar, ni kawan baikmu ni lah, kata pergi ke langit, lepas tu balik pagi ni." Abu Bakar tanya, "Siapa dia?" "Muhammad lah, siapa lagi?" Kata Abu Bakar, Saidina Abu Bakar, "Kalau Muhammad yang kata, tak payah kata ke langit, lebih dari itu aku tetap akan percaya." Padahal Saidina Abu Bakar tak dengar lagi cerita tu. Sebab Saidina Abu Bakar masa tu di rumah, dia tak dengar lagi cerita. Baru orang datang rumah dia bagi tahu, "Nu, kawan kamu ni cerita gini-gini." Yang cerita pula orang lain, bukan Nabi sendiri, orang lain cerita. Dia kata, kalau Nabi yang cakap, kalau Muhammad yang cakap, lebih dari itu aku tetap percaya. Gitu kak kita hari ni. Jadi iman kita macam Abu Bakar. Bila dengar je ini Islam yang datang, Islam yang bawa benda ni, ini datang daripada Quran, ini datang daripada hadis, walaupun tak tengok lagi ayatnya, walaupun tak nampak dengan jelas, kita cakap kalau ini datang daripada Quran dan hadis, datang daripada Islam tu sendiri, tetap aku percaya walaupun aku belum nampak lagi kesannya. Walaupun kita belum laksana lagi hudud potong tangan, kita tak nampak lagi kesannya betul ke tidak, boleh mencegah masalah mencuri, kita tak nampak lagi kesannya. Tapi awal lagi kita sudah kata, ya aku yakin dengan melaksanakan hukum Allah, hukum hudud, nak jenayah dapat dikurangkan. Kerana apa? Kerana Quran yang kata. Itu baru namanya iman. Tapi kalau tak percaya, ya ke? Ya ke? Pergi masuk neraka. Masuk neraka? Ya ke? Dia tanya juga. Nak hempuk atas kepala dia kan. Ni jangan jadi begitu. Jangan jadi rosak iman kita. Zaman hari ni macam ni. Apa yang Islam bawa semua ya ke? Boleh ke? Banyak kan. Lah kali ikut Islam kau pakai mah kan. Muslimat dulu pakai nikah dah lama dah pakai nikah kan. Tengok yang jadi frontliner. Habis tutup aurat sungguh, lebih daripada tutup aurat lagi. Betul tak? Kafir. Dia kafir Cina, India kan. Hindu, Buddha. Dia kalau lagi kerja sebelum berlaku corona ni, dia rambut free hair gitu lah. Color merah, hijau, kuning, merah. Rambut tak pilat. Kan?
Tiba kena corona ni, dia bertugas sebagai front line, tutup tak kepala? Tutup. Habis tutup ni dengan tudung-tudung pakai. Habis tutup aurat ni. Inilah apa nama rahmat daripada suatu nikmat, daripada suatu bala. Nampak macam bala tapi dalamnya ada nikmat. Nampak macam bala tapi dalamnya ada nikmat. Contohnya apa? Buah durian. Betul tak buah durian? Sebab tengah musim dia kan. Nampak luar berduri, dalam Allah manisnya kuning. Siapa sangka? Buah luar berduri kan, dalam Allah sedap sungguh. Kena musangking lagi, patah kat bank. Dia kata timbang isi saja boleh tak? Tak boleh, kena timbangan kulit-kulit. Nah, kali balik rumah makan dengan kulit-kulit bak mahal sangat. Tu. Sebut durian hilang lah. Mana kitab kita tadi? Nak insya dah ni. Sikit lagi. Mana tadi last kali wa ala alihi wa ashabihi. Jadi ashabih ni sahabat Nabi 3 syarat tadi. Kita ulang balik kesimpulan dia. Yang pertama, mesti hidup di zaman Nabi. Yang kedua, pernah bertemu dengan Nabi setengah pandangan kata kalau Nabi kenal dia tak apa dah, macam Uwais Al-Qarni tadi. Yang ketiga, mesti beriman dengan Nabi sampai akhir hayatnya, sampai dia tu mati. Bukan sampai Nabi wafat. Nabi wafat lepas tu keluar Islam, tak jadi. Sampai dia lah habis, baru dipanggil sahabat Nabi. Habis kalau kita balik ni sekali malam tidur mimpi Nabi, jadi sahabat tak kita? Bangun esok subuh, kenapa tak datang dah semayang subuh? Nama ada dalam senarai ni 40 orang ni, tapi awak tak datang. Jadi sahabat dah. Awak pun datang dah, sahabat dah. Sahabat mana pula? Sahabat Nabi. Apa? Malam tadi mimpi Nabi. Dia kata mimpi Nabi. Kalau dia mimpi Nabi zaman sekarang ni, dia masuk dah dalam syarat? Tak masuk, sebab syarat pertama mesti hidup zaman Nabi. Ni bukan zaman Nabi. Jadi tak dijadikan sahabat, tak dikira sebagai sahabat walaupun tiap-tiap malam. Dan kali kawan dia pun tanya, ya sungguh ke mu mimpi Nabi malam tadi? Ya. Macam mana rupa? Perut buncit. Itu kan Nabi, tu baby. Nabi mana ada pula perut buncit? Dah betul kan. Jadi makna kalau takdir kata kita mimpi Nabi, tak jadi sahabat lah. Jangan gelar sahabat pula. Cuma beruntunglah dapat bertemu Nabi dalam mimpi. Betul. Kemudian last sekali, ahli siddiqi. Ahli siddiqi maknanya geng yang benar, ahli kebenaran. Kenapa kebenaran? Kerana sahabat Nabi, ahli keluarga Nabi ni semuanya orang-orang yang membenarkan apa saja yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Maka kalau kita memang tak jadi ahlul bait dah, kita bukan anak keturunan Nabi. Kalau nak jadi sahabat pun tak kena syarat, tapi biarlah kita jadi ahli siddiqi. Apa ahli siddiqi? Geng-geng orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul, membenarkan isi Quran, membenarkan isi hadis-hadis Nabi SAW, wal wafa, dan yang menyempurnakan mereka akan dia itu. Jadi yang hujung tu, kalau kita masuk orang membenarkan Nabi, dan masuklah dalam kumpulan tu juga. Moga-moga kita semua masuklah dalam tu. Kemudian wa ba'du, habis dah bahagian muqaddimah. Lepas ni kita masuk bahagian permulaan isi kitab. Atas ni tadi dia punya bunga-bunga ucapan, dipanggil khutbatul kitab. Sebab tu dia datang perkataan wa ba'du. Fungsi wa ba'du ni untuk memisahkan mana khutbah kitab dengan mana isi kitab. Sebab tu khutbah Tok Khatib baca, dia baca macam ni tak? Dia mesti ada lafaz Alhamdulillah, puji Allah, lepas tu selawat ke Nabi kan, lepas tu inilah dia puji sahabat, puji ahli keluarga Nabi, puji sahabat. Lah kali dia akan sebut apa? Amma ba' ataupun wa ba'du. Kenapa ada amma ba' wa ba'du ni? Untuk memisahkan mana ucapan awal, ucapan bunga-bunga tadi dengan kata-kata yang nak masuk kepada isi. Gitu juga kitab kan. Atas daripada wa ba'du tu, itu semua ucapan permulaan. Bawah pada wa ba'du dah mula masuk nak cerita tentang isi kitab. Lepas ni kita akan mula masuk tentang isi kitab. Jadi kalaulah andai kata kita ni diberi peluang untuk bagi ucapan, maka ikut kaedah kitab, ikut kaedah ulama.
Mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu baca alhamdulillahirabbil alamin, gini-gini puji Allah. Kemudian baca selawat atas Nabi, kemudian puji ahli keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Kemudian kita pun sebut amma ba'. Lepas tu barulah nak cerita apa ucapan yang kita nak sampaikan, lepas tu rasmi. Selesai. Adalah nampak ciri-ciri keislamannya tu. Walaupun kita bukan ulama, walaupun kita bukan ustaz, kan? Sebab kalau kafir dia tak ada gitu. Kafir dia direct lah. Hello, good morning, selamat sejahtera. Gini. Dia cakap gitu terus, direct tu kepada point dia. Tak, kita beradab. Sebab tu Islam ni semua ada bahagian. Sampai nak berucap pun ada ucapan cara Islam. Islam tu penuh dengan segala tata cara. Jadi kalau kita nak ikut Islam, ikut betul-betul lah. Sebab tu kita, kalau kita di Malaysia ni, sempat lagi? Dah, bunyi dah? Belum. Kalau kita, dia kena bunyi situ. Okey. Apa nama tadi? Kita di Malaysia ni tak apa, kita boleh kenal mana Islam, mana kafir. Betul tak? Senanglah nak kenal. Tengok 3 line atas dahi macam Bukit Jelutong, tahu dah kafir takkan nak kata Islam. Nampak gini 3 line, bunyi dah. Sebut nama dia bunyi tu. Jadi kenal sangat itu kafir. Nak nanda ke pakai rantai salib, nampak kafir. Tapi bayangkan masa hidup di zaman Nabi, semua tu orang Arab, tapi Arab ketika tu ada yang Islam, ada Yahudi, ada gak Nasrani. Macam mana nak beza? Sebab Arab ni semua pakai jubah, semua ada yang pakai serban juga. Macam mana nak kenal? Maka dengan sebab akhlak Islam itulah, maka kenal mana Islam, mana kafir. Mana contohnya, orang Islam jumpa siapa pun orang Islam, dia bagi salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang Yahudi tak buat gitu, orang Nasrani tak buat gitu. Jadi dari situ, walaupun jubahnya sama jubah, sebab dia orang Arab juga, tapi nampak yang ini Islam, yang ini kafir. Jadi kita jadikanlah Islam sebagai adab akhlak perbuatan kita, supaya mencerminkan bukan hanya pada sudut pakaian, tapi sudut pada akhlak kita, menampakkan diri kita benar-benar tulen sebagai seorang Islam. InsyaAllah. Moga-moga kita dipertemukan lagi pada sesi-sesi yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas salihin, wa niyyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bi mautis syuhada, warkinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.